Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana dah tu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
Sadaqallahu maulanal azim. Itulah beberapa ayat yang kita masih lagi dalam surah Al-Ankabut. Daripada beberapa ayat yang atas, Allah menyatakan dengan apa dia, orang-orang yang beriman kerja akhir kerjaan yang baik setelah dibentangkan dengan hukum syariat Allah. Sungguhnya Allah janji kata, satu, dia akan kifarat, hapuskan dari mereka itu segala kejahatan. Dan satu lagi dia janji, sungguhnya dia akan balaskan mereka itu seelok-elok balasan amalan yang telah mereka itu kerja di dunia. Ini janji dari Allah. Dengan sebab daripada janji itulah timbulnya panggil wajib aridi. Pada asal sebelum tilik kepada janji Allah, dengan tak tilik kepada iradat penentuan Allah, hanya tilik kepada semata-mata Allah itu yang maha kuasa dan kuasa dia sebagai kuasa yang mutlak. Tilik semata di situ, semuanya harus. Dia mematikan dan menghidup balik, semua tu harus. Setelah menghidup balik, harus dia balaskan dengan kebaikan, dengan apa saja harus bagi dia. Sebab tilik pada dia ni yang kuasa mutlak. Bila kuasa mutlak, kita reti bahawanya tak ada siapa nak halal dia. Sebab dia kuasa mutlak. Dan tak ada siapa nak menekan dia. Nah, kerana yang di bawah tekanan makna kuasa tak mutlak. Tengok besar atas dunia, besar atas orang mana pun ada tekanan. Terkadang kita orang besarnya tekan dia orang bawah. Ada nak gamuk juga. Pangkat tu besar suk dah kita ni. Tapi nya tekan dia orang bawah. Pakak orang bawah, antara juga kita orang atas. Nah, ini ayat tu bukan kuasa sungguh. Bukan kuasa yang mutlak. Hanya yang kuasa mutlak Allah. Bila dia tu kuasa mutlak bersifat dengan qudrah, maka tubik akidahnya harus bagi Allah itu buatkan segala mungkin. Juga harus bagi dia tak buat. Nah, sama ada panggil baik dan jahat itu tilik pada syariat, undang-undang dia. Bila dia pengharam, bila dia mengharamkan hak harus tadi, jadi larangan. Bila kita langgar, nama kita deraka. Nah, tapi sebelum dijadikan undang-undang, tidak dikatakan larangan. Pada umumnya sama ada panggil yang baik, kebajikan, yang jahat, yang buruk, semua masuk dalam umum mungkinat. Nah, bila masuk dalam mungkinat, masuk selalu kita ucap wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak, itu tak ada baca. Dah zikir banyaklah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu zikir kita. Bila arti dan ia Allah atas semua perkara, dia amat kuasa. Kuasa dia tak ada siapa nak halal. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tak ada orang nak tegah, nak sekat bagi hak dia beri. Juga sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa nak hala beri bagi hak engkau tegah, sekat. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa nak halal, nak tolak bagi hak engkau telah menentukan. Putih menentukan hitam. Buat apa dia kena. Tu lek kita kenal situ dulu. Baru kenal kita ni lemah. Tu hakikat dan sifat asliah kita duduk situ. Tiba-tiba kita dapat kuasa, tu aridi mari. Tiba-tiba kita dapat kaya mari, aridi mari. Sebab tidak tarik boleh yang kaya berapa banyak, boom, jadi susah. Nah, yang mewah jadi susah. Ini kita kena tengok, jangan lupa situ. Maka ayat-ayat yang sebeginilah mengingatkan kepada kita, khususnya kita orang mukmin. Kerana pada asas kita dah beriman dengan Allah. Sini dia main peringat, dia janji. Apabila tilik kepada janji, kata dia akan balasan yang baik dengan syurga, balasan yang baik dengan nikmat yang kekal. Sini timbulnya wajib aridi. Tak ada berlawanan dengan hak tadi. Pak kata mungkin tu tilik kepada zati asli.
Tapi tilik pada dia janji, mai aridi wajib aridi. Mesti dia balas begini. Nah, la nukaffiranna anhum sayyiatihim. Orang mukmin, orang beriman, beramal kerja baik, janji dia begini, dia akan hapus kesalahan. Masya-Allah. Nah, lagi pula dia akan balas ahsanallazi kanu ya'malun. Sudah situ mai sambung di sini. Wallazina amanu wa 'amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Tak atas pada ayat sana. Dan bermula segala orang yang beriman. Hak tu sebagai asas dia sebut semua iman. Hak tu asas dia. Wa umah tak ada asas tak ada gilah. Dan beramal amal kerja mereka itu akan amalan kerjaan yang soleh yang baik itu janji pula di ayat ni. Sungguhnya kami nak memasukkan mereka itu pada jumlah, pada golongan puak segala orang yang soleh. Mana orang soleh masuk sini? Wak nabi-nabi, para aulia, wali-wali. Walaupun kita tak ada pangkat nabi, kita tak sapa pangkat wali Allah pun, kita lah Ta'ala janji akan masuk dalam puak tu. Gak tak pedah lah. Boleh naik gerobak kereta api lah gerobak yang ke-300 kita duduk di hujung gerobak tak apa siapa tes sepatullah dah kata kan hingga kita duduk gerobak hujung sebab dia betul dia bertemu Assalamualaikum mai mana mai bila turun kereta ni kawan pun naik kereta ni dah kawan duduk gerobak hujung kawan duduk gerobak pi pala supa ya siapa hanu dah lek ekor ni tak ada lagi kibah dengan tak khabar tak apalah siapa fatullah gitu tak itu dia. Itulah bandingnya barulah sambung ayat belakang ni supaya nak mengingat, nak suruh kita beringat ayat belakang ni. Kerana sifat ni sifat asli bukan sifat orang mukmin. Tapi kemungkinan diguna oleh orang mukmin. Apa di antaranya Allah kata begini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Arti dan setengah daripada manusia itu ini guna setengah mana syarat orang jika ada panggil min litab'id. Kalau bahasa cara baru panggil dan di antara manusia itu. Di antara dan cuma gitu. Banyak kita dan setengah daripada manusia. Yang ni manusia seramai-ramai manusia ni adalah setengah-setengah manusia ni. Ni gitu. Setengah-setengah manusia ni. Saya panggil apa setengah-setengah dulu? Bangkut. Panggil juga ada. Gitu tak? Bukannya semua dah. Setengah-setengah manusia. Setengah-setengah orang tu saya kata man mereka yaqulu yang berkata dengan lidah saja. Tak ada siapa mai di hati dak. Dia kata mana? Amanna billah. Berkata yakni dengan lidah saja. Ada orang mukmin tu lidah sebagai amalan lidah, mari di hati duk kemas sok modah tu. Sama ada ketika kita kata amanah, tak kata amanah pun hati duk kemas gitu. Apa wajib kita percaya semua, tak ada syak, tak ada ragu, tak ada pun dak. Lepas tu bila kata di mulut amanah, amantu billah, raditu billah, itu amalan lidah. Hati duk kemas dah. Ada pun orang ni dalam hati tak ada sekali. Mulut kata amanna billah. Terutama kat di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam iaitu puak-puak munafik ni. Dia kata kami telah beriman. Dia kata telah beriman kami dengan Allah. Kama dia Tuhan nak melahirkan sungguh tak sungguh tu Tuhan nak zahir kepada orang mukmin sebenar boleh kenal. Maka Tuhan uji. Habis tak nak tahu kata emas 10 tak emas 10 dia kena uji dah. Bila uji tahu selalu. Supaya bersedak yakin gini nak tahu tengok susah. Setara mana yang ada ucap tu. Situ boleh tahu. Sungguh setara mana. Maka Tuhan kata fa iza uziya fillah, maka apabila disakiti, dimenyakiti akan dia
akal dia klik pada akal mereka yang berkata saat ni. Kalau ayat kat fa iza uziya rajak klik pada man yaqulu. Nah, maka apabila disakiti, dimenyakiti akal dia, menyakiti pada jalan Allah, kerana jalan agama Allah, dia kena menyakiti tu kih ke apa? Kih dia beriman. Kalau kata dia tu bercuri ke, dia tu berjudi ke, ataupun dia kerja perkara maksiat kena dera, tu tak ada hal tu, tak kira mukmin tak mukmin. Nikih dia beriman, dia kena seksa. Supaya sahabat dulu apabila kih gapo dia modok seksa dia, kih dia beriman. Nah, ataupun ibu Sa'ad dia yang boleh bersumpah kita mau tu kih gapo? Sa'ad tak ada apa-apa, awak baik pada dia. Kihnya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dimenyakiti pada Allah, pada jalan kerana, dia panggil fi sababiyah ataupun fi ta'liliyah, dia panggil. Pada ni kerana jalan mana agama Allah. Kerana dia peluk agama Allah, itulah dia kena menyakiti. Pada zaman sahabat-sahabat dulu di peringkat awal, ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Nas jaya jadi, ya tulis tu naknya menjadi. Nas jaya menjadi ia mereka yang berkata amanah billah tu, menjadi akan fitnah manusia tu. Orang dia kata fitnatan maf'ul yang pertama bagi ja'ala, menjadikan ka'azabillah seperti azab Allah tu maf'ul yang kedua. Bila kena fitnah, masuk fitnah tu menyakiti oleh manusia, kena piak, kena jemur panah, kayak masa sahabat di peringkat awal tu. Kena layu api, tu dia, kena pukul macam-macam. Apabila dia menyakiti kerana agama Allah, orang buat menyakiti dia tak ada salah, pokok lain dia baik, tapi kih dia beriman so. Selalu mereka menjadi ia akan fitnah manusia ni, menyakiti manusia tu, dia menjadi seperti azab Allah. Seperti pada pihak apa? Tafsir Wajah Syabah, seperti azab Allah pada takut daripada fitnah manusia itu. Tak kala itu maka taat ia mereka yang berkata amanah, taat ia turut ia akan mereka itu klik pada manusia yang buat menyakiti itu, lalu turut. Bila turut zahir kufur, mula dak sembunyi saja, akhir maka jadi munafik ia mereka yang berkata sana. Maknanya tahulah kata hak dia dak kata amanna billah tu lidah saja. Dan sebaliknya, wala in jaa nasrun min rabbik, demi Allah. Allah Ta'ala bersungguh royak dengan bentuk qasam, iaitu lam pada kata la in, dia panggil maksud di atas jawab bagi qasam mahzuf. Demi Allah, sebaik tafsir itu. In, jika jaa nasrun, jika datang oleh pertolongan min rabbika, daripada Tuhan kau hai Muhammad. Mu nak tengok dia tu sungguh ke tak sungguh dia beriman. Bila dia kena menyakiti, dia kufur, dia ikut. Tapi apabila balik kamu orang mukmin tu beri capai kemenangan, Allah Ta'ala beri pertolongan ke puak kamu. Lah mana pertolongan daripada Tuhan kau? Bagi menang perang orang mukmin. Tengok berlaku perang Badar, dia ada suka kata siap dah. Ya nanti nak tengok lah, nak sorak, nak bertepuk dah lah. Banging tak suka. 313 orang boleh mengalahkan 950 orang dengan cukup lekat ke tu. Ya tak suka tu. Lalu tu lah pula cari jalan. Berlaku pula Uhud, 3,000 Quraisy datang mari. Ini lebih kurang 4,500 lebih kurang. Mula tu baik hampir 1,000, tapi dimain oleh munafik, cabut tengah jalan beratus-ratus, tinggallah lebih kurang 4,500 ribu, 600. Tu je.
Nah, tapi mencapai ke kemenangan juga, dia tak ada nak gamak. Lagu mana Muhammad bila mu tu dapat kemenangan? Oh, Tuhan cerita kata perangai orang munafik ni, apabila Allah Taala beri kepada mu tu kemenangan, la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dia kata berkata mereka itu, mereka itu kelip pada munafik lah. Mereka kata apa? Bahawasanya kami adalah serta kamu pada iman. Jadi kami pun serta sekali dengan puakmu juga pada beriman. Kami beriman sepamu juga. Oleh itu bila kami beriman sepamu juga, maka naklah kamu sekutukan kami, naklah kamu kongsi akan kami pada rapasan yang dapat menang perang itu. Bagilah ke kami kata. Kerana kami pun mukmin juga. Bila capai kemenangan. Tu dia. Maka Allah Ta'ala tolak dengan katanya, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Firman-Nya Ta'ala ni, firman sini yang kerana mendusta akan mereka itu. Allah Ta'ala mendatang ayat awalaysallahu ni apa ni? Nak membakit bohong hak mereka kata amanah tadi. Bila mu capai kepenangan Muhammad, dia kata kami beriman serta kamu, bagilah ke kami begia kata. Maka Tuhan tolak dia kata awalaysallahu, dan mula ada dan lagi lah Jumaat tak ada dan tiadakah Allah itu bi'a'lama, dan tiadakah Allah itu dengan terlebih ketahui, yakni Allah itu yang tahu bima fi suduril alamin. Kalau Jumaat tu dengan yakni akan barang yang dalam segala hati sekalian alam ini. Dan mau duk kata gitu buat itu ni. Demo suka Tuhan tak tahu kan. Dah tolak lagu tu. Tak apalah sama demo tu tak tahu hati tu. Malaikat orang Allah Ta'ala buka tahulah. Nah, bukan kita manusia boleh tahu barang gaib. Kalau Allah Ta'ala tak buka ke. Cuba tengok orang cerdik, orang bijak ni kata banyak mana tak beriman dengan Allah. Tak percaya dengan akhirat. Allah Ta'ala tak buka tu. Supaya tak kena teri mata hati. Ada pergi tarik mukmin, masya-Allah Tuhan buka. Siapa tak ada syak kecil akhirat, kita akan mati, lepas mati duduk balik, ada balasan syurga ni aku, Allah ni aku, kekal cara ni aku. Ini jika kubur adalah syurga, kekal adalah syurga. Kita percaya. Sekalipun nak hurai satu persatu tak boleh. Sebab nak hurai kerana tak boleh tengok lagi. Tapi kerana mata hati Tuhan buka, boleh terima. Percaya terus. Baik. Jadi Tuhan tahu beriman hak sungguh tak sungguh. Jadi hak mereka dah kata begitu ketika menang Muhammad, dia kata dia pun beriman juga, bagilah biar dia kata. Allah Ta'ala kata, dan tiadakah Allah itu dengan terlebih ketahui. Dia cuma dengar tu nak isyarat kata bo pada bi'a'lama, kalau mengaji kaedah panggil bo zaidah khabar laisa. Seolah kata dan tiadakah Allah itu yang tahu dengan barang yang dalam segala hati sekalian alam ini. Gapo barang dalam hati? Bayat daripada iman dan nifaq. Molek itu dia tulis itu munafik. Yang moleknya daripada iman dan nifaq. Ada pun munafik tu orang, nifaq tu sifat, iman tu sifat. Bila seorang bersifat dengan iman, orang panggil mukmin. Ada? Nama bagi agama Islam. Bila seorang tu berpelukkan agama Islam, seorang tu Muslim. Orang Islam. Ini sebab itulah bila nifaq tu apa? Diri mensembunyikan kufur dalam hati. Menzahirkan iman, mensembunyikan kufur. Panggil nifaq. Itulah ada rakyat nifaq tu main daripada lubai pong tu. Lubai pong tu kan? Orang panggil tak lubai pong kalau mulut sah. Panggil tak orang kata tak? Dia kena lubai pong ni, masuk kau ni, tubik kau ni. Sepul jawab hasil. Kalau hasil dia gali, payah ada tubik, jalan tubik sah. Baik kali tahamak jalan perut dia masuk lubai. Kita gali dia pong.
Tak terbit poh kita. Poh tu ni pak poh. Ledahlah tu. Maka ambil kelima tu lah jadi napak. Napak. Bukit tebuk Arab panggil napak. Selalu berpoh. Masuk ni tu berpoh kau no. Maka orang bila ada sifat lagu tu panggil sifat nifak. Macam lu berpoh dah. Masuk dengan orang mukmin kami. Bermasuk dengan orang Nuh kami. Jadi masuk ke dua belah itu. Ni apa yang kata ni satu perkara lebih mudarat. Sabit tu dia lebih teruk pada kafir zahir lagi. Allah Taala sediakan sedekah neraka patak sekali ke dia. Bawah sekali. Nampak orang yang kata hidup muzahir dia buat main-main dengan iman. Dia buat main-main dengan iman, dia buat main-main dengan Allah, buat main-main dengan Rasul. Tentu tak rupa tak apa dia tetuhlah tu dah. Itu. Tak kata dah Allah tak tahu kan? No. Dan tidakkah Allah itu yang tahu dengan barang yang dalam segala hati segala alam? Kita mengaku ya. Apa dia? Daripada iman dan nifak anak kita. Lagi pula wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Dan sungguh ni bersungguh ni. Dan sungguh mengetahui Allah akan segala orang yang beriman, yang beriman sebenar dengan hati mereka itu. Allah tahu. Dan juga wala ya'lamanna, dan sungguh mengetahui ya Allah al-munafiqin, akan segala orang yang munafiqin. Dia orang tu panggil munafiqin, sifat dia tu panggil nifaq. Orang yang munafiqin, orang yang mempura-purakan dengan iman. Bahasa iman wak lolok. Mengolok-olokkan bahasa surat panggil. Mengolok-olokkan jadi luak kapal tak wak lolok. Tak ada kan? Sebab main wak lolok. Main sungguh ke ni dah main wak lolok lah, olok-olok lah. Lepas tu Melayu kapal panggil main wak lolok lah. Ni lagu tu beriman olok-olok je. Maka tak kalau Allah tahu, maka membalas ya Allah akan dua firqah. Baca firqah. Akan dua puak itu. Mana puak dua firqah? Satu firqah orang yang beriman, yang kedua firqah orang yang munafiqin. Allah akan balas. Hak lagu ni apabila orang sapa ke hati sehingga dia gerung ayat lagu ni. Ya kita tu tak gerung lagi, tak kena sungguh. Ya kita nanti kena sungguh baru pergi dah. Teka tak kena tu tak apa. Tak apa. Dah main tu. Nanti dia tak apa saja. Kena suruh tu baru pergi. Ada pak orang hak yang tinggi ni, ugut dia takut dah. Supaya anak kita bahasa hati lembut, kata mudah dengar dah. Pada itu ya. Jangan giwa kalau pergi tak pergi dah. Oh hak kerah jangan. Jaga dia jaga apa paling dah perak tu kan. Allah hak kerah ni. Yalah gitulah. Kita boleh tengok sifat. Baik. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu. Ni satu pula. Satu bagian manusia. Dan berkata, dan telah berkata, tu nak ambil makna madhi sikit. Wa qala fi'il madhi panggil. Dan telah berkata oleh segala orang yang orang kafir kalau asal jumlahnya, telah berkata oleh segala orang yang kufur mereka itu. Kata ke siapa? Lillazina amanu, berkata bagi segala orang mukminin. Pernah berlaku masa tu ayat ni. Berlakunya belum pada tu ayat ni ada berlaku setengah-setengah orang yang kufur kata kepada orang mukmin. Dia katakan Tuhan hikayat di sini. Ittabi'u, tu bila kita mula ittabi'u. Sebab hamzah wasal tu panggil. Ittabi'u. Kalau kita wasal saat ni tak ajar lagi tu. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u. Gugurlah hamzah tu pada baca
bila duduk pertengahan. Bila mulai dengan dia kena ittabi'u. Hamzah wasal apabila huruf awal berbaris lepas pada dia baris atas dengan baris bawah, hamzah wasal kena mulai dengan baris bawah. Kalau awal berbaris tu baris dhammah yang asliyah, kena mula dengan dhammah. Unsur. Itu kaedah dia. Mereka orang yang kufur pernah kata kepada orang mukmin di masa itu, dia kata ittabi'u sabilana, dia kata ikut oleh kamu akan jalan kami. Maksud jalan agama. Ittabi'u sabilana, tu kata sabil asal pada lurah tu arti jalan. Murad dengan jalan sini agama. Dia bandingkan agama seperti jalan, lalu ambil jalan tu bercakap. Orang panggil majaz isti'arah. Orang mengaji dalam kaedah ilmu bayan ni panggil majaz isti'arah. Penyel ambil perkataan jalan, tapi jalan pakai makna agama. Tapi bila berkecek jalan. Kita berkecek lagu tu juga tak? Bila ada hurai apa-apa, ni kalau mu nak berjaya jalannya gini. Aku nak jalan ni. Aku nak jalan kamu. Kalau mu nak jadi orang molek, kalau mu nak berjaya dalam kerjaanmu, ni pengalaman aku yang telah aku berjaya nah, aku nak royak jalan kamu. Ada jalan banyak guna sangat. Citang panggil dah. Tunjuk jalan. Tu la Quran ada sebut sabil, jalan. Bila kata sabilillah, jalan Allah. Sabilana, jalan kami. Pasti dia kata kan, orang kufur dia ada agama cara dia. Maka dia kata jugalah, dia kata ittabi'u sabilana, ikut oleh kamu tu orang mukmin, mu turutlah akan jalan kami, agama kami. Kata dia. Lepas tu orang mukmin tak selah, takut salah berdosa. Dia kata pula wal nahmil khatayakum, dan kami hendak tanggung akan segala dosa kamu. Tak pasal mu turut kami. Aku tak aku takut dosa. Tak apa kalau dosa-dosamu kami sanggup. Supaya hajak nak buat gapo-gapo, apa kena takut tak takut salah. Tak apa aku sanggup. Kalau mu salah tak apa, aku sanggup salahmu. Tu pernah lagu tu. Sekiranya pada ikut kami jika ada dosamu. Maknanya jika mu turut kami kata kalamu tu dosa, tak apa dosamu kami sanggup. Kami nak pikul, kami nak tanggung. Yang mulut ya lagu tu dah. Mungkin tak biasa kena, dah kena Allah. Tak sah kena pikul hak orang, hak sendiri-sendiri pun tak ada. Lalu tak kala begitu firman-Nya Allah Taala tolak dengan kata kan, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', dan tiada mereka itu mereka itu mana? Orang kafir yang katakan mukmin tadi, tiadalah mereka itu dengan menanggung tak boleh nak tanggung. Kita lakah dulu min syai', akan suatu. Gapo tu? Suatu min khatayahum, hundur balik, daripada dosa mereka itu. Ni apa ni kaedah dia? Kalau yang mengaji kaedah agak manafi, dia panggil ma hijaziyah. Hum isim dia, setengah atau amma dia panggil hum mutada. Bihamili apa ba zaidah khabama. Patu min khatayahum, min yang pertama tu panggil bayan, lil bayan. Bayan muqaddar bagi syai' di belakang. Min pada min syai', orang panggil min zaidah pada maf'ul bagi hamilin. Lepas tu kalau turut asal maknanya, dan tiada mereka itu yang menanggungkan akan sekalian dosa mereka itu. Apa suatu tak nak tanggung sedikit pun tak boleh. Tak boleh menanggung sekalian akan suatu apa? Daripada dosa mereka itu. Tuhan nyata kata, ingat taruh, dan masa berkecap besar nak tanggung dosa orang lah. Allah Ta'ala adil. Tiap punya dosa, Tuhan lah menanggung. Walaupun ada yang kata tak apa aku sanggup.
Jangan tertipu dengan perkataan tu. Tak apa aku sanggup, dosamu aku sanggup. Tak lagu tu. Nah, dia kata wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Ini satu ayat yang mengingat kepada kita, dosa kita tanggung, dosa demo tanggung. Lepas tu kalau kita kata, tak apa dosamu aku tanggung. Adakah dosa demo numai di kita? Tak. Tambah tak kita dosa lagi. Dia kata gitu. Dia kata gitu salah pula lagi. Dosa kita kerja salah tu dosa dah. Pagi kata gitu pula, tak apa dosamu aku sanggup. Pau naik tak kita. Bukan naik hok nu mai sini dak. Tambah dosa sahabat di mulut kata kita. Jadi bertengok. Tu dia dia. Kena marah pula sebuku pula. Tu. Balik orang kata nak sanggup, jangan tertipu. Kadang kita tak faham tu, dia nak sanggup, kita tak salah. Ada. Allah Taala ni salah di atas orang yang bekerja. Baca kata wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Tiada mereka itu dengan menanggung sekalian suatu ni akan suatu apa daripada dosa mereka itu. Dia hundur kelik nak beriti kata bayan muqaddam yang mengaji kaedah. Sebab innahum lakazibun, kerana bahawasa mereka itu ataupun sesungguh mereka itu dusta. Lakazibun, sungguhnya yang dusta sekalian, bohong saja tu kecak nak tanggung nak pikul dosa kan. Dia kata pada yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata menanggungkan sekalian daripada dosa, itu dusta saja tu. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim, demi Allah. Tahap supah. Sungguhnya lagi menanggung oleh mereka itu klik pada orang kafir yang berkata pada mukmin tadi. Sungguhnya lagi menanggung mereka itu akan dosa mereka itu dan akan segala dosa orang lain serta dosa mereka itu. Dosa akan dosa orang lain serta dosa mereka itu. Dosa apa? Dengan sebab kata mereka itu bagi orang mukmin ni, sebab dia kata ikut oleh kamu jalan agama kami. Sebab dia kata gitu tambah kis pula. Tambah kis pula. Lagi pula, dan dengan sebab menyesat mereka itu akan segala yang ikut mereka itu. Dia panggil sebab. Habis dia orang ketua ni berat. Dah mana dia gitu juga dah. Ketuanya salah teruk pada pengikut lagi. Kalau kata dia huana, dia ketua. Lepas tu bila dia bawa ke jalan salah, berapa ratus orang turut dia. Hak dia bawa ni salah dia. Hak dia mau beratus ni salah masing-masing. Lepas tu hipung 100 orang sebab sesak dengan kawan ni, naik tahap ni pula dah. Jadi hak dia hak 100 pula naik tahap dia. Bukan erti kata ambil dosa ni sini, tak. Tambah sini. Mana? Punah kawan tu sebab dia ni. Dia tambah buku sini. Tu Allah Ta'ala ada ni apa kita garah. Tapi tak dunia ni kadang-kadang gitulah maknanya ada. Ada boleh bayar, ada boleh apa macam-macam lah. Ada pandai cara tu dia. Sebab apa yang ada dunia. Tapi Allah Ta'ala ni dia tetap dia ayat lagu ni dah. Bagi buat sabak bagi orang sesak, maka buat sabak tu salah pula. Kita sendiri sesak, lepas tu buat sabak ikut orang sesak pula. Tambah tu sabak tu. Lepas kena orang beratus-ratus, beribu-ribu orang sesak dengan sebab Allah beratlah. Ini undang Allah Ta'ala jawab siap ni tadi. Tu jawab ayat sini. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Itu maksud ayat-ayat tu. Sebab tu tak ada jalan lain kita jalan bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, menyesalkan atas apa salah tu ya. Allah sangat pemurah
Allah sangat mengampun. Masih bagi pintu taubat masih terbuka kan. Selagi nyawa tak sampai ke batal hulqum, selama tu pintu masih terbuka. Tuhan cerita lagi, wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan demi Allah, sungguh dia ayat dengan bersumpah, mari lam ya pain lam muatiatul lil qasam. Dan demi Allah, lagi disoal, lagi ditanya, masa kita lagi disoal, lagi ditanya akan mereka itu. Bila? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ditanya dari apa tu? Ditanya amma kanu yaftarun. Ditanya daripada barang. Barang ni perbuatan yang ada ni, yang telah mereka itu berbuat-buat tu. Apa yang kata buat-buat itu? Yang ni yang telah reka mereka itu. Tu panggil bid'ah lah. Tu iftira' pun panggil. Perkara hak direka panggil muftara, mubtada'. Dan isim panggil bid'ah. Reka ataupun rekah. Tu bahasa kita. Tu makanu yaftarun. Allah Ta'ala kata lagi akan disoal, ditanya mereka itu hari kiamat daripada barang rekaan yang ada ini, yang telah mereka itu berbuat-buat, yang telah mereka itu reka dan reka. Tu bahasa kita iftira'. Reka dan reka. Supaya yang puak Quraisy duk tuduh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad reka Quran. Ya, dalam surah Sajdah tu Allah Taala tolak. Apa dia? Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Ya dah. Akan mengaji kelima, iftara madi dharat yaftari. Bila jamak tasrih, yang ngaji tasrih 14. Yaftari, yaftariyani, yaftaruna amma kanu yaftarun. Bahasa kita gapo? Reka. Maka puak Quraisy bawa pada dia syak, dia tak erti, dia tak kenal Quran. Siapa dia kata nah? Muhammad telah iftarahu. Muhammad telah reka Quran. Dia bukan kalam Allah sekali. Muhammad reka tu. Dia kata, apa kita wajib beriman bahawa Quran kalam Allah. Cumanya Allah Taala tuliluh mampu, lepas tu malaikat imla saling ambil situ jadi ke satu. Waktu sifat Batul Izzah, lepas tu Jibril ambil beberapa ayat turun mari baca ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar, Nabi pula ingat, Nabi baca ke atas sahabat. Tu Quran kalam Allah. Bacaan ini panggil kalam Allah, bukan kalam Nabi. Tiba-tiba mereka itu tak percaya, dia kata Muhammad reka. Tu mana iftara tu. Lalu Tuhan tolak. Am yaquluna iftara? Bahkan adakah patut kamu hidup kata Muhammad reka? Bukan Quran kalam Allah. Tengok, tanzilum min rabbil alamin. Quran diturunkan daripada Tuhan, bukan Muhammad reka. Kamu hidup kata Muhammad reka, kena kata Muhammad ni sifat mu tahu belaka dah. Sifat dia amanah. Sifat dia tak pernah cakap dusta. Akhlak dia bagus, nasab dia bagus. Lagi pulanya fatanah, kecerdikan, bijaksana, dia mau tahu semua Muhammad. Datang hidup kata Muhammad reka. Patut ke dia kata Muhammad ni reka? Orang reka ni orang mengarut. Tu Tuhan tolak dia ke mana tu? Ni Tuhan masuk saksi lihat Nabi. Maka kita ambil daripada ayat begitu dia begini, mai capua nak. Begitulah mana tasah bimbang. Kalau kita buat bagi hak betul sungguh, dah dia nak kata reka, nak tuduh, biarlah. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Tu ke mana tu? Kata kita ni buat apa, nak tunjuk lah. Nak tunjuk kan, dia kata ni baik, ni kena. Tak payahlah. Tak nak sah tak sah, dia betul dengan syarak. Bila sah di sisi syarak, betul ikhlas kerana Allah, tak ada masalah. Dia nak tuduh lah, nak tuduh lagi.
Tengok Tuhan tolong dah. Am yaqulu naftara. Sini kata lagi akan ditanyakan mereka itu daripada barang rekaan yang telah mereka itu berbuat-buat, reka-reka gapo dusta atas Allah. Hidup bohong atas Allah. Ya tani agama Allah. Sedangkan sembah lain pada Allah, kata ni agama Ibrahim yang hidup reka mai. Tu mana kata makanu yaftaru. Sebab tu pada situnya iyyakum wa muhdatsatil umur. Kadalah hadis tu. Beringat kamu hai orang mukmin, beringat wa muhdatsatil umur, dan segala reka-rekaan segala perkara jadi reka. Beringat. Jadi reka mai. Sebab fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Kerana semua perkara yang mengada jadi reka-reka itu apa yang kata bid'ah. Wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu ialah sesat. Hak mana sesat tu? Hak reka hak yang tidak masuk dalam dalil syarak. Tu yang kena tak cerita pada hadis tu cakap betul umum. Mana kata umum? Tiap-tiap. Kita kata nak tiap-tiap ni bahasa kampung. Semua. Semua. Semua bid'ah tu sesat. Dia panggil kecek tu umum semua. Tapi dia panggil apa? Hadis ni amun makhsusun, yang dikecualikan. Maka dikecuali ni kadang dia selari berkata, terkadang kecuali hadis ni umum, ada hadis lain mari taksiskan. Dia panggil kena mengaji ba'am khas pula. Ni kan nama hadis ni memang lagu tu. Cuba tak umumkan dulu. Innal insana lafi khusrin. Cuba tak ada ilah. Bahawa semua manusia yang panggil alala istighraqiyah. Ay inna kulla insan. Mana buat alala ganti kul situ. Dia panggil alala istighraqiyah. Bahawa semua jenis manusia ni, semua lafi khusrin, semuanya dalam kerugian. Tu. Cuba pakai am begitu. Ayatnya ammah dan muradnya umumuha. Habis semua. Tapi mujarrad illal ladzina amanu ni panggil taksis dengan istisna orang ngaji. Kecuali Jokwin, cabut duit dah. Illal ladzina amanu. Keluar daripada lafi khusrin sebahagian. Tambah pula amilus salihah. Tambah lagi wa tawassaw dia keluar. Dia panggil ditaksis. Supaya hadis ni kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah tu sesat. Sesat mana? Bid'ah yang tak masuk ada dalil syarak. Sebab ada hadis lain pula man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa mereka-reka barang hak bukan ia daripada agama. Lah mana hak bukan ia daripada agama, dengan bahawa tak ada dalil syarak yang menunjuk atas boleh. Tu baru jawab fahuwa raddun ay mardud, ditolak, tak diterima rekaan itu. Tu mafhumnya kalau barang yang ia daripada agama bila betul dengan syarak ada dalilnya, maka ini tak masalah lah hadis ni. Macam beripun. Ni tempat beripun ada. Berhimpun. Maka diri beripun ni tak ke dalam agama dibolehkan beripun. Lepas tu beripun kerana apa? Kerana mendengar. Beripun kerana dengan nasihat, kerana dengan ajaran, dengan ucapan khutbah, ada dengan nasihat agama, ataupun beripun kerana berzikir, bertahlil, mendengarkan sejarah-sejarah yang elok jadikan pengajaran. Beripunlah ni dalam syarak bila beripun zikir. Sampalah dia sebut tak ada tempat beripun macam ni, malaikat penuh dilikungi dari bumi sampai ke langit. Beripun dilikungkan oleh mereka apa? Kerana seronok dan hormat majlis. Dia panggil majlis zikir. Lepas tu dia apa? Berzikir, sebut baca Quran Al-Fatihah ke, baca qul huwallah, sepatah dua. Lepas tu berzikir, selawat dan macam-macam dalam tu. Tasbih dan macam-macam tu. Lepas tu baca sedikit kisah. Baca kisah. Ambil kitab mana nak baca. Kita hubungkan dengan sejarah. Ambillah kitab nak baca sejarah.
Baca sejarah berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, royak sifat perangai dia ada dengar pakat dengar apa tu semua tempat mana sebut nama dia selawat. Lepas tu berselawat dan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu bagi pun tu adakah masuk di dalam kata rekod yang salah? Takkan semua tak ada deh. Ada ayat menunjuk kata kita disuruh kan. Betul apa yang kata ramuan lagu tu tilik kepada afrad satu-satu semua ada asal. Tapi bila ramu buat lagu tu letak satu nama harupa betul ni panggil tak ada daripada asal rupa ni panggil. Itulah supaya kita doa misal makanan cara baru itulah. Makanan cara baru ke nama tak tahulah kita tak pandai nak sebut dah. Masuk kedai nak sah tak pandai ada buk nama mari. Mak buka tengok tak tahu nak sah kat mana dah kita tak reti dah weh. Pakai nanti makan lah musang aku tak reti ni panggil apa lah gapo tahu dah itu kan. Walah kalau kira benda asli tu belaka. Sama ke siapa tom yam tak boleh tinggal dah tom yam. Tom yam apa? Tom yam hudai kau ikan kau suto. Gak ni tak ada diasalkan hak ni. Ada asal belaka suto ada ikan ada. Ada daging ada dah 50 ada asal belaka tu. Serah ada asal belaka dah. Jadi tu kan. Kuah lagi. Hak mana ramung duk tengok kawan sapah asal dah belaka. Lepas tu ramung lagu tu siapa letak nama ni panggil apa ini? Letaklah nama tu punya tom yam. Ini bid'ah. Sahabat jamiah ritual lah. Dak ni baru berapa tahun di tom yam ni? Dia kata singgih. Tom tu singgih. Gak singgih asal gitu dah bos seral kuah gitu bawah gitu. Ya. Dia panggil singgih pedah gitu Ya. Dia panggil singgih, panggil gula, panggil sayur. Pahala ni nama ramu-ramu tak nama. Pas tambah 3 kakak tak nama lain pula. Jadi tu kan. 3 rasa tak 3 rasa. Walah dia makan bukan 3 rasa dengan pedah apa lagi. Lebih dari 3 rasa. Tapi letak nama 3 rasa. Ya. Ada masa sikit ada mana sikit dah. Walah pedah buat dah. Nak letak nama dia panggil lagu tu ramuan tu lah panggil bid'ah pada lurahnya. Tapi kalau tengok saya berapa tengok gambar tu ada belaka ni. Tilik tak ada reka apa ada belaka dah. Ni sebab tu lah selawat tak kena disuruh. Beri pun kena berzikir tak kena disuruh. Baca qasidah, baca ke selawat, baca ke penuh sejarah tak kena disuruh. Dengar ke kebajikan. Pas ramu-ramu lagu tu tak nama ini buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nama ini panggil bid'ah pada lurahnya. Pada syarak tak panggil bid'ah mula lagi. Sampai dia ada kata dan bid'ah apa bid'ah? Tiap-tiap Nabi tak buat. Kalau lagu tu makan kol boleh. Jajah Nabi tak buat no balik dah. Tu dia. Setengah pada setengah dah mana Nabi tak buat kata mengajar dalam ni tak ada buat. Ada berlakon. Dia panggil kata bid'ah batu ulama mai kira mai kata hak kata dalam hadis tu iaitu panggil hak bid'ah yang mazmumah dia kena tanggung situ. Bila sebut tiap-tiap bid'ah sesat, bid'ah mana? Bid'ah yang bercanggah dengan dalil. Rekah. Nanti bid'ah rekah hak yang salah. Ada rekah tak salah tak apa. Tu dia. Daripada situ timbullah wirid kata. Selawat tu macam-macam lapar kata. Ni patut letak nama ni selawat apa dia ni panggil selawat tafrijiyah. Ni selawat apa ni al-fatih. Kata gila. Selawat tu wali dah natalah nama gila. Ni aurak ni dah macam-macam panggil dah. Gitu. Ini apa ni? Susunan jadi susun oleh ulama susun. Begitulah jadikan kitab-kitab apa sepatu semua rekaat. Kitab-kitab semua rekaat. Dalam Quran tu bid'ah saja. Apakah hari ni dok tengok? Umur zaman kita hari tu tak ada lagi ni Quran kuning merah hijau biru. Huruf dah itu kan? Baris peradah baris dua tak ada wak dua gini ada sama apa isyarat lah weh. Hak sama ni hak rupa kalau hak mahal lagi ni kat idrak masalah. Ini semua rekaat. Tambah hak tak ada zaman dulu. Cuba kalau huruf Jawi. Zaman dulu ada po titik 3. Ada. Wa ada titik tak dulu? Ada. Lah ni wa ada titik. Apa pelat petang bila atas ada? Nak suruh baca tu wul. Ada. Tak kalau huruf ke putih
Wi ni punya apa tu kata walwu ha tulis dengan awak buh titik lah atas tu lah tak boleh apa ni apa tu for titik satu hak Arab fa pandai punya po selagi awak guna buh titik tiga po tak panggil reka salah tak tak salah begitulah Quran bubuh jin la panjang apa syarat atas sini tak boleh berhenti pandak gitu syarat atas sini mesti kena berhenti kau panjang ni syarat atas sini kena tukar kami ikhlas macam-macam letak semua tu rekaan tapi untuk memudahkan marilah hadis pula dah bernombor bila ni hadis nombor 1 hadis nombor 3 nombor 1000 nombor apa dulu mana ada nombor ini untuk memudahkan apa baris pula dah dulu kita tak ada baris kau mudah kau senang ini apa yang kata betul nak cari nak pas pada rekaan nama iman sebab tu kena bagi molek ni kau orang beritahu awak bid'ah sesat boleh tanya pas nombor doa ni lain pula dah nak kena lah diri gitu kan lik nampak itu kan panggil sebab tu lah apa-apa kalau kecap tak kemah lagu tu nyok-nyek orang naik tak sedap lagi tujuh tu itu kan apa kereta dah dilinak-linak itu kereta nyok lepas tu ni aku nak turun baik aku jalan kaki kadang-kadang main ke bawah diri tukar rebah masa kuliah bawa ke lagu ni itu kan itulah nak misal dan contoh lagi asal mari daripada apa mari daripada perkataan iftara yaftari iftiraan bahasa kita buat olok reka-rekaan supaya tu juga ibtada'a makna ada ahdatha makna yang sama habis itu nampaknya cukuplah situ walaqad arsalna nuhan wallahu a'lam